Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kurang lebih 1084 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 3 hari bulan November tahun 2019. Maknanya dah 2 tahun 11 bulan 19 hari saya tidak sampai ke sini. Dan saya pun percaya tuan-tuan pun tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu kita membincangkan tajuk nak anak seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk bersempena zikra Maulid Rasul atau memperingati maulidnya baginda Nabi, iaitulah tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kita jangankan nak banding dengan kita, Nabi kita banding dengan semua Nabi pun dia masih contoh yang terbaik. Kalau banding dengan kita, of course dia memang terbaik. Tetapi kalau Nabi banding dengan kita, itu comparison antara apple dengan limau, tak balance. Kalau kita nak keseimbangan, bandingkan antara limau dengan limau, apple with apple. Jadi kalau kita bandingkan Nabi pun dengan Nabi yang lain, Nabi masih lagi memiliki akhlak yang terbaik. Dan Nabi kita ni bukannya satu orang, dua orang Nabi, ratus ribu Nabi, Nabi kita tetap lagi nombor satu. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Apa kehebatan Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain? Akhlak dia. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, akhlak Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari semayang awal jadi amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, akhlaknya tu kekal jadi ikutan. Nabi ada banyak akhlak mulia, tawaduk, pemalu, sidik, amanah, tabligh, patonah, tabah, sabar, syukur, pemaaf, bertakwa, istiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud, lemah lembut, bijaksana, qanaah, dermawan, berani, terlalu banyak. Sehingga kata orang tua-tua jaring puput mengata-kata, campak bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Salah satu akhlak yang Nabi ada, yang mana Nabi-Nabi lain pun ramai di kalangan mereka tak ada dapat akhlak ini. Bukan tak ada,
tak sehebat Nabi kita. Apakah dia akhlak itu? Pemaaf. Akhlak Nabi sebagai suka memaafkan ni luar biasa sekali. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang ini kita kena ikut. Apa sebab? Manusia ni dia perangai dia payah nak memaafkan orang. Sedangkan orang buat kesalahan, dia minta maaf, kita maafkan sajalah. Sebab to err is human. Membuat silap itulah manusia. Namanya pun manusia. Bak kata pantun orang putih, potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Hubungan manusiawi yang tak ada kesalahan itu mustahil. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala meletakkan ciri-ciri ahli surga, salah satunya adalah mereka yang suka memaafkan. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah Ta'ala menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu sifat ahli surga ni kata Allah Ta'ala adalah bertakwa. Dan salah satu sifat ahli takwa, wal afina 'anin nas, mereka memaafkan orang. Dan di hujungnya Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan orang, dia sampai makam ihsan. Tuan-tuan sekalian, tak semua manusia boleh sampai makam ihsan. Bahasa mudah, tak semua Muslim itu mukmin, dan tak semua mukmin itu muhsin. Muhsin ni orang ihsan. Kita mungkin beriman, rajin pergi masjid, taat mak bapak, bagus, beriman. Tetapi muhsin belum tentu, ihsan belum tentu. Kamilah orang masjid, saya orang masjid, kita semua orang masjid. Masa musim pandemik, ada ihsan tak pada kita orang masjid? Mana ada? Tak ada ihsan. Orang jemaah datang lupa bawa sejadah, minta maaf tak boleh masuk, SOP. Balik orang tu, ihsan tak ada. Bagilah tepi-tepi tiang orang tu semayang. Ihsan tak ada. Orang datang lupa bawa topeng, ya. Alah, masjid ni bukan cerita sini, tempat lain. Sedia duit beribu-ribu, belilah sekotak dua. Orang lupa bawa emas, minta maaf tak masuk, SOP, minta maaf tak. Balik orang tu. Ihsan ni tak semua orang ada, walaupun beriman. Sebab itu yang hadis Jibril, 3 perkara yang dia tanya: Islam, iman, ihsan. Ramai orang boleh beriman, belum tentu ramai boleh ihsan. Ihsan ni belas melengok orang. Orang yang jaga orang sakit, itu orang ihsan. Anak-anak ada 10, tak semua ada ihsan jaga mak bapak sakit. Walaupun ada ramai tu, ada yang hafal Quran ke, ada yang imam ke, tak tentu. Kadang tak sekolah tinggi, itu yang ada ihsan. Dia yang jaga mak bapak dia. Sebab itu ihsan ni susah. Dan salah satu indikator ihsan adalah memaafkan orang. Hanya orang yang ada ihsan saja, dia sudi memaafkan orang. Sebab itu dalam bahasa Arab, memaafkan dalam bahasa Arab disebut afun. Orang yang memaafkan dia panggil al-afi. Diambil daripada perkataan afa, ya'fu. Dia sama makna dengan maha, yamhu, mahwun. Maknanya menghapus. Orang dia maaf ni dia kosong-kosong. Dia tak ada nak ingat-ingat. Namun tuan-tuan, bukan mudah untuk melaksanakan sebuah kemaafan. Kerana ada 1001 macam petualang minda yang perlu ditapis, ditampi dan dipilih dalam nak kita memburu kematangan insan yang ihsan. Ungkapan memaafkan ini terkadang hanyalah himpunan aksara dan perkataan yang sangat ringkas, namun ianya mampu menjadi pelita di kala malam yang terlalu gelap gelita.
kita maafkan satu orang walaupun simple saja ayatnya, tetapi mampu menjadikan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa sukarnya sifat memaafkan sehingga Allah mengulang-ulang perihal mulianya sifat pemaaf ini. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 199, surah Asy-Syura ayat 40, dalam surah An-Nur ayat 22, dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Allah Ta'ala sebut, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang buat kebaikan, dan jangan ikut perangai orang bodoh, kata Allah Ta'ala. Wa'rad anil jahilin, jauhkan diri engkau, jangan ikut perangai orang bodoh, tak nak memaafkan orang. Ini surah Al-A'raf ayat 199. Tapi bagi kita, khususnya orang Melayu, memaafkan ini kita selalu nampak macam kita ni lemah sangat, Ustaz. Orang buat salah kita maaf, orang buat salah kita maaf. Macam bila nak selesai? Kita kena tegas, Ustaz. Tuan-tuan, memaafkan dia tak ada kaitan dengan kehinaan ataupun kelemahan. Bahkan sifat memaafkan adalah cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati serta tanda orang lapang dada. Nabi sebut, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan, kecuali Allah akan izzan, muliakan orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu hadis lain, Nabi pernah bersumpah, salasun uqsimu alaihinna ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. 3 perkara aku bersumpah untuk golongan ini. Pertama, takkan berkurang harta yang engkau sedekah. Ini aku sumpah, tobat tak kurang. Soalnya Nabi cakap begitu. Yang kedua, tidaklah menambah bagi seorang yang memaafkan melainkan naik kemuliaan dia. Dan yang ketiga, aku sumpah tidaklah seorang yang tawaduk melainkan Allah angkat darjatnya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam Quran ada satu ayat. Ayat ini turun disebabkan peristiwa ada seorang sahabat Nabi tak nak memaafkan. Ini kena jadi pelajaran untuk kita. Allah berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, mana ada duit lebih, bersumpah tidak akan membantu kaum kerabatnya atau orang miskin atau orang yang berhijrah fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kamu memaafkan mereka dan berlapang dadalah dengan mereka. Adakah kamu tak suka Allah ampunkan kamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat 22. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, ayat ini turun kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini rare. Jarang kita dengar turun ayat untuk Sayyidina Abu Bakar. Ada beberapa, tapi yang ini agak rare. Ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu telah sudi memaafkan kesilapan sepupunya. Sepupunya nama Mistah bin Usasah. Kenapakah Abu Bakar memaafkan? Pada mulanya Abu Bakar ni sepupu dia. Sepupu dia selalu tolong Mistah, bagi duit, dia bagi allowance. Mistah ni orang susah. Mak dia pun Abu Bakar tolong. Tapi sayang, orang yang kita tolong ini dia gigit pula tangan kita. Apa yang berlaku? Mistah bin Usasah adalah antara orang yang merupakan dalang yang memviralkan cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha.
Kan Aisyah pernah difitnah ada skandal dengan seorang sahabat. Jadi antara admin WhatsApp group lah kalau kita istilahkan sekarang adalah Mistah bin Usazah. Sedangkan Aisyah ni anak Abu Bakar. Jadi sebagai seorang ayah, dia kecil hati. Kecil hati sebab kalau yang buat viral ni Abdullah bin Ubay, aku tak pelik. Dia musuh. Tapi engkau, wahai Mistah, aku bagi kau duit. Aku bagi kau allowance bulanan. Mak kau aku tolong, family kau aku tolong. Kenapa engkau pula jadi tukang forward pula viral ni, apa hal? Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, aku takkan beri Mistah seposin belah 7 pun. Aku takkan bagi dah dia lepas pada ni, selepas apa yang dicakap tentang anak aku Aisyah. Kalau kita berada di kedudukan Abu Bakar, berhak tak kita marah? Berhak. Anak kita orang buat fitnah, dan yang tukang buat fitnah pula sepupu kita. Makna ni anak saudara engkau. Kau tak fikir ini kan saudara mara kita. Kalau ia pun benda tu berlaku pun tak elok kita cakap ini pula benda ni tak berlaku. Jadi by right Abu Bakar ada premis untuk marah kepada sepupunya itu. Dan dia kata, wallahi lah aku lepas ni aku seposen pun aku tak bagi duit pada dia. Dalam keadaan dia marah itu, turun firman Allah. Ayat surah An-Nur ayat 22 yang saya bacakan tadi. Allah Ta'ala tanya kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, engkau tak suka kalau aku ampunkan kau? Bila Allah sendiri tanya kepada Sayyidina Abu Bakar habislah, kata mestilah aku nak Allah ampunkan aku. Maka kata Abu Bakar, wallahu inni uhibbu ayyaghfirallahu li. Wallahi aku nak sangat Allah ampunkan kesalahan aku. Faraja'a ila Mistah nafaqah allati kanat yunfiqu alaih. Akhirnya Abu Bakar insaf, dia kembali beri allowance kepada Mistah. Waqal wallahi la anzi'uha minhu abadan. Aku akan terus bayar allowance pada engkau sampai bila-bila. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau insan sehebat Abu Bakar pun pernah tak boleh nak tahan marah kita, orang buat fitnah pada kita, tapi tetap dibentukkan akhlaknya oleh Allah supaya jadilah pemaaf.